Datuk Haji Adnan bin Haji Abu Hassan. Kalau pilih, silakan Tok. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri, Speaker. Kalau pilih minta Menteri Perdagangan dan Komoditi merangkap Timbalan Perdana Menteri Malaysia menyatakan apakah langkah-langkah dan inisiatif yang akan dilaksanakan oleh kerajaan bagi membantu pekebun kecil getah yang kini berhadapan dengan cabaran harga getah yang rendah dan tidak stabil. Terima kasih. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Pilah Tan Sri Yang Di-Pertua. Pertamanya, kerajaan memang maklum berhubung cabaran harga getah yang rendah dihadapi oleh pekebun kecil. Oleh itu, kerajaan telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi membantu pekebun kecil getah seperti berikut. Pertamanya, insentif pengeluaran getah ataupun singkatannya IPG. Kerajaan amat prihatin dan mendengar keluh kesah pekebun kecil terutama ketika mereka disantuni melalui program kementerian seperti program Track Commodity. Oleh itu, kerajaan dalam Pembentangan Belanjawan 2024 telah bersetuju untuk menaikkan kadar paras harga pengaktifan ataupun PHP bagi IPG daripada RM2.70 ke RM3 sekilogram dengan peruntukan sebanyak RM400 juta. Kenaikan kadar insentif ini diharap dapat meringankan beban pekebun kecil ketika mana berlakunya ketidaktentuan dalam paras harga getah. Untuk makluman, sehingga Ogos 2023, pemberian IPG telah memberi manfaat pada 217,705 pekebun kecil dengan pembayaran sejumlah RM474.54 juta. Program IPG ini telah dilaksanakan bermula September 2015. Yang kedua, projek rintis insentif pengeluaran latex ataupun IPL. Kementerian melalui AJM melaksanakan projek rintis insentif pengeluaran latex yang ditambah baik dengan pemberian insentif seperti berikut. Pertamanya, kadar insentif bulanan dinaikkan kepada RM2 sekilogram. Ini untuk 100% kandungan getah kering. Dulunya RM1 untuk 100% kandungan getah kering. Yang kedua, bayaran insentif penyertaan berjumlah RM200 sebulan untuk tempoh 1 tahun. Maknanya kalau sebelum ini mereka mengeluarkan getah kering, beralih kepada latex, mereka akan dapat imbuhan sebanyak RM200 sebulan. Yang ketiga, kadar bayaran insentif gelakan berjumlah RM1 sebulan dalam tempoh terhad selama 1 tahun. Yang ini kalau dah mengeluarkan latex. Kalau mereka terus mengeluarkan latex, mereka akan dapat tambahan tiap-tiap bulan RM100. Yang keempat, insentif produktiviti berdasarkan produktiviti tahunan yang mencapai sasaran produktiviti iaitu RM1,000 bagi kluster yang pertama, iaitu kalau dia dapat mengeluarkan 1,000 ke 1,499 kg per hektar setiap tahun. Dan kalau 1,500 bagi kluster kedua, iaitu kalau dia dapat mengeluarkan 1,500 ke atas 1 kg per hektar setiap tahun. Usaha ini akan melibatkan pekebun kecil menjual latex terus ke kilang yang mana kos pengangkutan akan dapat dikurangkan dan pekebun kecil akan menerima harga yang lebih baik. Projek rintis ini telah dimulakan di Sungai Perak yang mana saya sendiri telah melancarkan dan insya-Allah akan dilaksanakan juga di Sabah dan di Kedah. Ini akan dilaksanakan secara rintis. Yang kedua ialah projek rintis penggunaan gas stimulan. Yang ini diluluskan sebanyak 10 juta oleh MOF yang telah diumumkan baru-baru ini dalam bajet. Yang ini dijangkakan kalau mereka dapat menggunakan kaedah ini, dia akan dapat meningkatkan hasilan keluaran getah 3 kali ganda. Jadi ini dan juga jangka hayat pokok akan dapat dilanjutkan sehingga 25 tahun. Dan sekarang ini kita mensasarkan dengan 1,000 hektar projek rintis ini. Kalau berjaya, ini akan dapat dikembangkan. Yang keempat ialah program transformasi perusahaan getah negara. Yang ini saya dah banyak kali jawab di Parlimen. Jadi saya kira mungkin boleh rujuk baliklah apa maksudnya program target ini, ialah di mana kita menubuhkan secara kelompok dengan koperasi dan sebagainya, peserta menyertai, dan alhamdulillah setakat ini ada 6 penyertaan dan kita dapat melihat bahawa peningkatan pendapatan mereka. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan Bila. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Soalan tambahan saya ialah selain daripada insentif yang bersifat jangka masa pendek, apakah langkah jangka masa panjang kerajaan untuk membantu pekebun kecil
dan merujuk kepada trend kenaikan harga getah asli beberapa minggu ini. Apakah sebabnya dan adakah kenaikan harga getah asli ini akan berterusan dan membawa manfaat kepada pekebun kecil? Terima kasih. Sila Menteri. Yang berhormat Kuala Pilah, untuk jangka masa panjang, penumpuan kita ialah kepada bidang research and development. Kalau kita melihat dalam bidang pendidikan, research R&D ini, salah satu cabarannya ialah penyakit kepada pokok getah ini, terutamanya the white root disease ataupun apa dipanggil penyakit akar putih. Kita dah membuat kajian supaya kita dapat menghasilkan klon ataupun melalui genomik pokok yang boleh tahan daripada serangan penyakit akar dan sebagainya. Begitu juga kita sedang melihat bagaimana kita melihat prosedur torehan. Dengan torehan yang baik, maka pokok produktiviti keluaran getah akan lebih baik dan sebagainya. Di sinilah kita juga sedang membuat kajian dari segi development of single nucleotide polymorphism markers. Untuk ini lebih pada teknologi genom untuk mengenal pasti klon getah yang berkualiti tinggi. Seterusnya ialah dalam bidang mekanisasi dan otomasi. Sama ada dari segi untuk penanaman benih dengan menggunakan mesin dan juga untuk kita menggunakan torehan secara automated. Yang ini sedang kita lihat jugalah bagaimana kita nak pertingkatkan. Jadi dengan arti kata lain, apa yang kita nak tumpukan untuk kita tingkatkan dari segi research and development supaya dari segi benih, klon yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik dan juga daya tahan penyakit dan sebagainya untuk meningkatkan produktiviti dan juga hasil keluaran kepada pekebun-pekebun kecil kita. Begitu juga kaedah penuaian dan pada masa yang sama kita melihat pada pemasaran. Di sinilah yang kita nak kembangkan pemasaran di mana mission kita dan juga produk kita bertahan dan juga sustainable yang boleh diterima di peringkat antarabangsa. Sebab itu kita kenalkan juga program apa dikatakan Malaysian Standard Sustainable Natural Rubber Standard yang sedang kita bangunkan secara rintis. Dan kalau ini dapat, maka maknanya kita akan berbeza dengan negara lain di mana getah kita adalah sustainable dan akan diiktiraf di peringkat antarabangsa, maka keluaran pasaran kita akan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, saya jemput Padang Serai. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Terima kasih Menteri. Saya ingin bertanya, apakah perancangan kementerian untuk memastikan peruntukan bantuan yang mencukupi bagi tujuan rawatan penyakit luruhan daun pokok getah seperti Pestiolopsis sebagai usaha membantu pekebun kecil getah seluruh negara ekoran cuaca panas yang boleh menjejaskan dan mengurangkan produktiviti penanaman getah. Yang keduanya, Tuan Sri Speaker, adakah kerajaan juga bercadang untuk meningkatkan kadar bantuan penanaman semula pokok getah bagi menggantikan pokok getah yang berusia atau tidak lagi membawa hasil? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Padang Serai. Untuk penyakit luruhan daun, yang ni kita bekerjasama sebenarnya peruntukan itu disalurkan juga pada RISDA yang bertanggungjawab kepada pekebun kecil yang terancang dan juga mereka lah yang menjalankan program ini dan peruntukan memang sudah ada disediakan dan ianya dibuat secara besar-besaran untuk bantu. Setakat ini laporan yang kita terima ianya dah bertambah baiklah dari segi projek yang telah dilaksanakan dengan bantuan-bantuan yang ada, tapi kita juga menyedari bahawa kita kena buat secara lebih integrated lah di antara RISDA dan juga kami supaya pekebun-pekebun kecil ini akan dapat bantuan secepat yang mungkin untuk mengelakkan daripada berlakunya luruhan yang akhirnya menjejaskan pengeluaran hasilan getah mereka. Dari segi hasilan harga dan sebagainya itu tadi sudah pasti nanti saya ada menjawab lagi satu soalan berhubung kait dengan harga dan sebagainya. InsyaAllah nanti saja. Terima kasih. Tan Sri. Saya jemput Satu lagi Tuan soalan tambahan. Ahmad Fazli bin Syahri, Pasir Mas. Terima kasih Tan Sri Adik Petua. Pasir Mas minta Menteri Luar Negeri menyatakan mengapa kerajaan masih belum menyatakan pendirian dan tindakan yang lebih tegas dalam isu konflik di Palestin seperti mendesak agar Benjamin Netanyahu dihadapkan ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa.
Silakan Menteri. Tan Sri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas atas soalan berkenaan. Tan Sri Yang di-Pertua, saya percaya semenjak krisis melanda, Malaysia adalah negara paling lantang memperjuang isu Palestin dalam apa juga keadaan dan masa. Bahkan jika ahli-ahli yang berhormat mengikuti pendirian Malaysia akhir-akhir ini, kita telah meningkatkan tekanan tahap tertinggi kepada masyarakat antarabangsa agar tidak terus menutup mata dan membenarkan rejim Zionis bermaharajalela dan membabi buta melakukan pembunuhan ke atas orang awam termasuk wanita, kanak-kanak dan orang tua. Malaysia berterusan membangkitkan isu berat sebelah oleh pihak barat dalam isu kezaliman rejim Zionis tanpa ada sebarang tindakan punitif. Adakah ini tindak tanduk mereka yang acap kali mendabik dada sebagai pejuang hak asasi manusia? Pendirian Malaysia telah dirungkaikan dengan amat jelas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa himpunan Malaysia bersama Palestin di Aziata Arena pada hari Selasa yang lalu sejurus beliau kembali dari lawatan ke Arab Saudi, Turki dan Mesir. Demikian juga Yang Amat Berhormat turut menyatakan pendirian beliau dalam beberapa forum antarabangsa, pertemuan antarabangsa, termasuklah yang terbaru dalam mesyuarat GCC ASEAN di Riyadh. Saya percaya ahli-ahli yang berhormat juga telah mengikuti rapat apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Terkini, PBB telah meluluskan permohonan OIC dan Liga Arab dengan disokong oleh Malaysia, Brunei, Bangladesh, Kemboja, Indonesia, Laos, Maldives, Timor-Leste dan Vietnam atau Timor-Leste dan Vietnam untuk satu mesyuarat luar biasa tergempar di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai isu Palestin. Ia akan dipengerusikan oleh Presiden UNGA ke-78 pada jam 10 pagi waktu New York hari ini. Tan Sri Yang di-Pertua menyentuh persoalan membawa Benjamin Netanyahu ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa atau dengan izin International Criminal Court, ICC. Ingin saya jelaskan di sini bahawa isu berkaitan Palestin sebenarnya telah pun dibawa ke ICC. Untuk makluman Yang di-Pertua, mengikut peruntukan dalam Statut Rom, sesuatu jenayah kes antarabangsa yang tersenarai dalam statut tersebut hanya boleh dirujuk kepada pendakwa raya ICC oleh 3 pihak, iaitu sama ada negara-negara ahli statut Rom sendiri, yang mana Malaysia bukan ahlinya, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB, atau dengan inisiatif pendakwa raya ICC sendiri. Palestin telah menerima pakai statut Rom pada tahun 2015. Susulan itu, pendakwa raya ICC telah membuat pemeriksaan awal ke atas situasi Palestin sama ada kriteria-kriteria statut Rom dipenuhi untuk membuka sebarang siasatan. Pada Disember 2019, pihak pendakwa raya ICC memutuskan kriteria-kriteria berkanun di bawah statut Rom dipenuhi bagi membuka siasatan. Seterusnya, pra-perbicaraan dalam kamar telah dilaksanakan pada Februari 2021 untuk menentukan sama ada ICC mempunyai bidang kuasa ke atas situasi Palestin disebabkan ia melibatkan isu perundangan dan wilayah yang kompleks mencakupi tebing Gaza, tebing Barat dan Baitul Maqdis. Hasil daripada pra-perbicaraan dalam kamar tersebut, pendakwa raya ICC telah mengumumkan pada Mac 2021 untuk membuka siasatan atas situasi Palestin dan dakwaan jenayah dilakukan oleh pihak Israel sejak 13 Jun 2014 tanpa ada tempoh tamat. Justru situasi Palestin sudah pun dalam proses siasatan ICC. Malaysia akan sentiasa menyeru
dan bekerjasama dengan negara-negara anggota OIC serta negara-negara sepemikiran agar PBB dapat merujuk isu kekejaman Israel bukan sahaja ke ICC, malah ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa dengan izin International Court of Justice. Pada 30 Disember 2022 yang lalu, PBB telah menerima pakai resolusi 74/247 yang meminta agar ICJ memberi pendapat nasihat atau dengan izin advisory opinion berhubung isu-isu berkaitan Palestin. Lanjutan itu, Malaysia telah mengambil bahagian dalam mengemukakan kenyataan bertulis bagi mendapatkan pendapat nasihat berhubung isu Palestin yang telah diserahkan kepada pendaftar ICJ pada 25 Julai yang lalu, 2023. Kenyataan bertulis berkenaan memberi fokus kepada pencabulan hak rakyat Palestin untuk penentuan nasib sendiri atau dengan izin self-determination oleh Israel. Selain dari penyertaan dalam mengemukakan kenyataan bertulis, Malaysia juga bercadang untuk menyertai sesi lisan yang dijangka berlangsung 19 Februari 2024. Penyertaan Malaysia dan beberapa negara lain sepemikiran dalam proses untuk mendapatkan pendapat nasihat di ICJ berhubung isu Palestin melambangkan komitmen jitu dan berterusan negara dalam membantu mencari penyelesaian konkret terhadap isu dan konflik di Palestin. Terima kasih. Sejemput Pasir Mas. Terima kasih Tan Sri Bertuah, terima kasih Yang Berhormat Menteri yang saya fikir jawapannya yang cukup baik dan sangat bermaklumat sebentar tadi, dan saya juga ingin memberikan kredit kepada ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri pada malam kemarin di arena Axiata yang saya kira cukup tegas melambangkan pendirian Malaysia dalam isu Palestin. Cuma apabila kita di pihak pembangkang, saya yakin rakyat Malaysia sebelum ini pun memang kita berbangga dengan ketegasan Perdana Menteri kita sebelum daripada ini, sejak zaman almarhum Tun Abdul Razak sehinggalah sekarang. Cuma apabila Perdana Menteri menyatakan bahawa, saya quote ucapannya, dalam sejarah Malaysia selalunya kita hanya membuat kenyataan dari jauh. Inilah kali pertama melihat kepada semangat denyut nadir anak Malaysia, saya ambil keputusan untuk keliling dunia Arab menyatakan pendirian kita. Jadi kita melihat adakah ini merupakan kali pertama kita melaksanakan agenda seperti ini, kerana sebelum ini pun Perdana Menteri pun barisan Perdana Menteri sebelum ini pun sudah cukup tegas. Yang Berhormat Perdana Menteri daripada parti Berhormat Menteri sendiri Datuk Seri Najib pernah sampai ke Gaza dan juga usaha-usaha Perdana Menteri sebelum itu. Jadi apakah beza usaha pada hari ini dengan usaha sebelum daripada ini? Dan apabila kita dengar Perdana Menteri menyatakan bahawa beliau menerima ugutan, ancaman, tekanan dan sebagainya, saya fikir Menteri kena dedahkan negara mana yang berani menekan, mengugut Perdana Menteri kita sayang ini. Sebab kita tak sanggup untuk melihat Perdana Menteri kita tekan dari ugut seperti ini. Kalau mereka berani menekan Perdana Menteri kita, Malaysia harus menghantar nota bantahan kepada kedutaan negara mereka yang ada di negara ini. Terima kasih Menteri. Saudara Menteri. Terima kasih atas semangat yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat yang berada di sebelah sana. Saya percaya dalam isu yang melibatkan Palestin ini, kedua-dua pihak kita tidak berbeza daripada pendirian kita. Barangkali mungkin ada pendekatan-pendekatan cara kita menyampaikan dan meluahkan pandangan kita. Saya ingin tegaskan dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa saya mengikuti juga perkembangan-perkembangan hujahan-hujahan yang disampaikan oleh pihak sana, menunjukkan bahawa kedua-dua kita sebenarnya tidak ada perbezaan dalam menegakkan dan membela perjuangan rakyat Palestin yang ditindas dan dibunuh saban hari. Dan begitulah juga yang di sebelah sini. Bagi menjawab soalan wakil yang daripada Pasir Mas tadi, iaitu apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya, ini adalah pendekatan yang kali pertama kita lakukan dalam keadaan situasi yang sangat serius seperti ini. Kita tidak hanya boleh duduk hanya sekadar mengecam atau menyampaikan bantahan-bantahan kita, tetapi mesti ada langkah-langkah yang lebih mantap, tegas dan membawa seluruh dunia Islam setidak-tidak dalam konteks OIC untuk bersama-sama untuk kita menyatakan pendirian kita. Lantaran itu, dalam mesyuarat GCC ASEAN yang lalu, Yang Amat Berhormat mengambil kesempatan itu bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin ASEAN dan juga pemimpin daripada GCC untuk berinteraksi dengan mereka, menyampaikan pendirian Malaysia.
Dan dalam pada itu pula ketika mana beliau berada di sana, beliau mengambil kesempatan itu untuk berada daripada satu tempat ke satu tempat. Daripada Riyadh, beliau pergi ke Turki, daripada Turki pergi ke Kairo, kerana itu adalah antara beberapa negara yang sangat penting peranannya dalam menentukan perjuangan kita selanjutnya. Perpaduan dan suara bersama daripada negara-negara berkenaan sangat-sangat penting, dan Malaysia berada dalam kelompok itu sekali. Dalam pertemuan-pertemuan yang saya hadiri bersama dengan MBS, dengan Presiden Erdogan, dengan Presiden Al-Sisi, saya menyaksikan bagaimana harapan daripada pemimpin-pemimpin ini melihat Malaysia yang dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam istilah yang digunakan, connecting the dot. Inilah yang kita lakukan. Meskipun saya tidak nafikan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelum ini. Kerana Malaysia terkenal sejak tahun 1957 lagi adalah merupakan negara yang sentiasa memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat Palestin. Setiap Perdana Menteri mempunyai peranan mereka, tetapi dalam konteks Perdana Menteri kita, beliau mengambil langkah yang lebih jauh untuk bersama-sama dengan kalangan pemimpin-pemimpin Islam di seluruh dunia, termasuk juga pemimpin-pemimpin daripada negara bukan Islam. Saya sendiri telah melakukan beberapa usaha selaku Menteri Luar, bercakap dengan Secretary General Guterres dan juga dengan pemimpin-pemimpin yang lain, berpuluh-puluh daripada kalangan mereka yang saya hubungi, yang saya jumpa, menyatakan pendirian supaya masalah Palestin ini dapat diselesaikan dengan kadar yang segera. Peperangan ini mesti dihentikan dengan kadar yang segera. Humanitarian aid perlu dilakukan dengan kadar yang segera. Dan yang bagi menjawab yang perkara yang kedua, saya fikir di dalam Dewan ini elok kita tidak namakan siapa mereka, tetapi mereka seperti mana yang tegaskan oleh Yang Amat Berhormat berkali-kali bahawa kita tidak gentar dengan sebarang ugutan yang dilakukan oleh pihak mereka. Terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Pasir Gudang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Menteri, semalam saya melihat televisyen Al Jazeera yang menyatakan statement Benjamin Netanyahu bahawa Israel sedang bersedia di sempadan Gaza untuk menggempur Gaza yang tidak mempunyai ketenteraan. Soalan saya, adakah lebih 50 negara-negara Islam dan blok negara-negara non-aligned hanya mengeluarkan statement, usul dan ucapan-ucapan yang nyaring dan lantang, tetapi membiarkan rakyat Palestin akan disembelih oleh Zionis Apartheid Israel? Minta penjelasan. Terima kasih. Sila Menteri. Yang Berhormat, atas soalan tambahan itu, ground offensive yang sedang dengan izin yang sedang dirancang oleh pihak Israel untuk menyerang Gaza sehingga hari ini, walaupun sudah lebih daripada 2 minggu mereka merancang, tapi masih belum dilakukan. Tetapi kita tidak boleh mengambil mudah kerana mereka sedang bersiap sedia untuk melakukannya. Sebab itulah Malaysia dan termasuk juga negara-negara yang lain di dalam OIC bertungkus lumus dalam beberapa hari ini untuk memastikan perkara itu tidak dilakukan. Saya sepatutnya berada di New York untuk bersama-sama dengan rakan-rakan saya yang lain, tetapi saya ditugaskan untuk berada di tempat-tempat yang lain bagi melaksanakan misi untuk mengekang tindakan yang hendak dilakukan ini. Ini termasuklah salah satu bendanya yang telah pun kita usahakan, seperti mana yang telah saya jawab tadi dalam jawapan, iaitu kita bersama dengan OIC dan Liga Arab mengemukakan satu cadangan untuk diadakan satu perhimpunan khas bangsa-bangsa bersatu, dan telah pun diluluskan. Dan hari ini kita sekarang pukul berapa sini? Sana dah 12 hours different dengan ya, belum lagi ya. Dan hari ini akan diadakan satu persidangan khas pertubuhan bangsa-bangsa itu, bukan Security Council tetapi UNGA
ya, persidangan khas yang akan diadakan dan akan diberikan ruang kepada setiap negara yang datang untuk menyampaikan pandangan mereka, meminta supaya disegerakan langkah-langkah untuk memberhentikan sebarang bentuk serangan ke atas Gaza. Kita doakan yang terbaik YB, sebab Malaysia melakukan sebaik-baiknya. It is rather, dengan izin, it is rather unprecedented that in the context of Malaysia to go around the world. Itulah, tapi kita lakukan itu. Yang berhormat mantan Menteri Luar berada di sini. Bagaimana dari segi isu Palestin ini kita tidak berbeza. Kita akan teruskan perjuangan kita untuk memastikan supaya akhirnya perjuangan Palestin untuk dapat kita selesaikan bersama dan Malaysia memberi sumbangan yang terbaik di dalamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya jemput Tuan Suhaizan bin Kayat Pulai. Terima kasih kepada Yang Ketua. Pulai meminta Menteri Pengangkutan menyatakan sejauh manakah ridership perkhidmatan KTMB Shuttle Tebrau antara JB Central dan Woodland, Singapura telah pulih ke tahap sebelum COVID-19. Apakah kerajaan sedia berunding dengan kerajaan Singapura untuk menambah kapasiti perkhidmatan daripada 36 trip 2 hala kepada sekurang-kurangnya 50 trip demi memenuhi permintaan rakyat? Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Ketua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Iskandar untuk Pulai, bilangan penumpang perkhidmatan shuttle Tebrau antara JB Central dan Woodlands, Singapura telah kembali pulih malah mencatatkan peningkatan yang memberangsangkan. Bagi tahun 2023, purata penumpang sehari adalah 8,635 orang, meningkat sebanyak 7% berbanding rekod penumpang sebelum COVID-19, iaitu sejumlah 8,077 orang sehari pada tahun 2019. Kerajaan juga telah mengadakan perbincangan dengan pihak Singapura melalui platform Malaysia-Singapore Joint Ministerial Committee for Iskandar Malaysia bagi meningkatkan kapasiti perkhidmatan shuttle Tebrau yang meliputi penambahan kekerapan operasi train daripada 31 trip kepada 36 trip dan peningkatan jumlah coach setiap operasi train daripada 4 coach kepada 8 coach. Penambahbaikan ini akan menawarkan peningkatan kapasiti bilangan penumpang sehingga 13,760 orang sehari. Pada masa ini, Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB dan Kementerian Pengangkutan masih menunggu maklum balas daripada Immigration Checkpoints Authority SCA Singapura. Sekian, terima kasih. Sila Pulai. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih kepada Menteri. KTM Shuttle Tebrau ni sebenarnya KTM tu berada dalam Parlimen Pulai. Dah lebih daripada 100 tahun perkhidmatan ini. Jadi dah banyak sumbangan ada di situ dan banyak ataupun ramai pengguna-pengguna terdiri daripada pekerja-pekerja yang berulang alik antara Singapura dengan Malaysia. Jadi dah 100 tahun dan sebelum ini telah banyak sumbangannya, ya. Kemudian juga penting untuk kedudukan kita di Johor ini. So soalan saya, adakah KTMB Shuttle Tebrau ni akan terus beroperasi setelah RTS nanti beroperasi pada tahun 2027? Sila Menteri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pulai. Yang pertamanya dalam bilateral agreement di antara Malaysia dengan Singapura untuk melaksanakan projek RTS, antara syarat yang telah pun dipersetujui bersama ialah apabila siapnya perkhidmatan RTS nanti dan selepas RTS bermula operasi, kalau tak silap saya 6 bulan selepas beroperasi, maka perkhidmatan shuttle Tebrau ini akan diberhentikan. Itu yang merupakan perjanjian sebelum ini antara Malaysia dengan Singapura. Namun begitu, saya faham bahawa apa yang dihasratkan oleh Yang Berhormat Pulai, dan saya sendiri pun merasakan bahawa memang tidak salah dan kalau kita ada lebih banyak konektiviti antara kedua-dua negara dan ini memberikan pilihan yang lebih kepada penumpang. Jadi justru itu Kementerian Pengangkutan akan berusaha untuk merundingkan perkara ini dengan pihak Singapura supaya perkhidmatan ini dikekalkan walaupun selepas RTS mula beroperasi. Terima kasih.
Silakan dilanjut. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua, terima kasih pihak menteri yang menjawab soalan. Satu perkara yang amat baik menyegarkan apabila pihak menteri memberitahu tentang penambahan train yang akan ditambah untuk mengelakkan kesesakan pada waktu puncak. Soalan daripada kami ialah apakah lagi inisiatif ataupun tindakan yang dilakukan dengan kerjasama di antara pihak Kementerian Pengangkutan dengan Immigration, dengan Kerajaan Negeri Johor bagi kita dapat mengurangkan kesesakan di waktu puncak untuk pekerja-pekerja kita yang bekerja ke Singapura. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Jelantut. Yang pertamanya memang dari segi penambahan trip dan coach itu memang kita usahakan. Tetapi untuk merealisasikan penambahan ini ia bukannya bergantung kepada satu pihak saja. Di pihak kita, terutamanya pihak operator KTMB memang bersedia, kita ada coach yang cukup mencukupi untuk menambah kekerapan itu dan juga menambah kapasitinya. Tetapi ini tertakluk juga kepada persetujuan daripada pihak Singapura yang menerima penumpang. Kerana mereka juga ada kekangan dari segi immigration mereka di Woodlands. Jadi itu sebabnya trip itu mengambil masa yang panjang untuk kita berunding supaya dapat ditambah. Yang keduanya dari segi untuk meringankan kesesakan di Tambak Johor. Memang itu sesuatu yang amat diberikan perhatian oleh kerajaan dan satu jawatan kuasa Kabinet khas yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Putrajaya juga mengambil pelbagai langkah untuk mengurangkan kesesakan di Tambak Johor itu. Kita cuba melihat pelbagai cara dan juga koordinasi di antara pelbagai agensi untuk mengurangkan masa yang diperlukan untuk kita menyeberangi Tambak Johor tersebut. Antara perkara-perkara yang saya rasa yang telah pun diambil perhatian dan juga diambil tindakan, umpamanya dari segi kaunter ataupun touch point, touch and go dengan untuk membayar road charge itu untuk kemasukan daripada Singapura telah pun disatukan. Jadi kedua-dua kaunter itu disatukan dan itu sudah tentunya juga dapat menjimatkan sedikit masa untuk kereta daripada Singapura memasuki Malaysia. Tetapi ada pelbagai cara lagi, kita akan cuba menambah lorong motosikal, juga menambah kaunter dan sebagainya dan juga memastikan supaya kaunter-kaunter immigration itu sentiasa dioptimalkan secara sepenuhnya. Tetapi apapun kita rasa bahawa Tambak Johor ini bukannya mudah untuk kita selesaikan dari segi kesesakan dan dari segi masa jangka panjang ialah kita mengharapkan apabila siapnya projek ATIAS ini ia dapat menyuraikan sedikit kesesakan di Tambak Johor itu. Dan kita juga akan melihat pelbagai cara lain lagi untuk menambah connectivity. Umpamanya ada juga cadangan untuk mengadakan perkhidmatan feri di antara kedua-dua Malaysia dengan Singapura, terutamanya daripada Johor Bahru ke Singapura. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk